Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم صلاة عظيمة القدر والمقدار. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Seterusnya terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda Tuan Imam, pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita akan sambung menggunakan kitab kita, iaitu Ringkasan Sifat 20 karangan Tuan Guru kita, nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain, amin. Muka surat yang keempat, masih lagi muka surat yang keempat. Sebab apa? Sebab dia menceritakan prinsip-prinsip ataupun dasar-dasar ilmu tauhid. Kita dah bicarakan dah mengenai nama-nama ilmu tauhid, ilmu kalam, kemudian ilmu usuluddin dan sebagainya. Dan seterusnya kita bicarakan juga tentang sumber. Sumbernya bermula daripada Al-Quran, kemudian seterusnya hadis, kemudian dalil-dalil akal yang benar. Dalil-dalil akal yang benar. Kita dah cerita dah yang kata akal yang benar ni macam mana, iaitu sifat dia, kalau benda tu ada mustahil tiada, kalau benda tu tiada mustahil ada. Sifat manusia ni macam tu. Baik, iaitu bagi akal manusia ialah menggunakan dalil akal yang benar. Dalil akal yang benar berpandukan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau gunakan nafsu pun tak jadi. Dalil akal menggunakan nafsu pun takkan jadi. Sebab apa? Sebab ada orang yang guna akal dia untuk ikut hawa nafsu dia. Sebagai contoh, dia nak kaya, jadi dia peduli apa? Jadi dia buat cara yang ikut nafsu dia, dengan cara mudah ke, sama ada dia pergi tikam ekor ke, ataupun judi ke, ataupun mencuri atau sebagainya. Itu dalil akal menggunakan nafsu. Nafsu dia ikut maknanya akal ikut nafsu dia sendiri. Nafsu dia nak macam tu, maka akal dia terbawa untuk macam mana untuk sampai dengan tujuan dia tersebut ataupun apa yang dikehendaki olehnya. Dan kita cerita mengenai bagaimana hukum akal ada 3, iaitu wajib, mustahil dan juga harus. Wajib, mustahil dan juga harus. Dan seterusnya juga mengenai hukum syarak. Kita dah cerita dah, kalau hukum akal terbahagi kepada 3. Tetapi hukum syarak pula
iaitu suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas seluruh manusia yang mukallaf. Seluruh manusia yang mukallaf. Yang dikatakan hukum syarak terbahagi kepada 5, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Hukum syarak ni pada 5, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Tapi ditambahkan lagi dengan 2 sifat menjadi 7, iaitu sahih dan juga batal, ataupun kita kata batil. Jadi wajib ni kita tahu, iaitu yang dikatakan wajib kepada manusia, kalau buat dapat pahala, kalau tinggal berdosa, tu wajib bagi manusia. Wajib bagi manusia ni ialah apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan suruhan ataupun dengan larangan. Allah habaq kata yang ni tak boleh. Allah kata babi, arak, judi dan sebagainya tak boleh, hukumnya haram. Maka itu tegahan perintah daripada Allah Ta'ala daripada kita melakukannya. Allah perintah jangan buat, Allah perintah jangan bunuh, Allah perintah jangan curi. Itu antaranya. Jadi wajib kita kena ikut. Yang kata wajib ialah pada hukum syarak, jika kita lakukan maka dapat pahala, jika tinggal berdosa. Yang kedua ialah sunat. Sunat pula, jika kita buat dapat pahala, kalau tinggal tak berdosa. Contohlah kita ni hari Khamis minggu depan, tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Khamis minggu depan, sunat puasa apa? Puasa wukuf bagi orang yang tak buat ibadah haji. Bagi orang yang buat ibadah haji tak disunatkan dia puasa. Orang buat haji tak sunat. Tapi macam kita ni sunat puasa. Pasal apa orang yang buat ibadah haji tak disunatkan lagi? Sebab mereka dah hebat dah duduk di padang Arafah tu. Kita ni nak ambil lah dah sebagai ganti ni. Pasal apa? Sebab di padang Arafah bagi orang yang pergi buat ibadah haji, jika dapat pahala yang mabrur ataupun haji yang mabrur, Allah ampunkan segala dosa-dosanya ibarat dia baru dilahirkan. Adapun kita ni, bagi orang yang buat ibadah puasa sunat sempena wukuf, diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tak ada lah sampai apa macam orang buat haji. Tapi pasal apa juga tak digalak, tak boleh bagi orang buat haji puasa, pasal dia nak buat kerja teruk. Amal ibadah dia tu besar. Dia kena duduk situ, dia kena wirid, dia kena zikir dan sebagainya. Tunggu masa nak melontak esok ni, kalau dia tak larat, macam mana nak buat ibadat-ibadat yang lain selepas tu? Sebab tu dah dia tak digalakkan juga puasa, kecuali bagi kita. Tahun ni pakat ramai lah boleh puasa. Pasal apa? Pasal tak boleh pergi haji. Sebelum ni 2 juta 3 juta orang pergi buat ibadah haji. Jadi duduk di wukuf tu tak boleh lah buat haji. Al-Hajju Arafah. Yang dikatakan haji itu ialah berada di padang di Arafah. Ada waktu-waktu yang tertentu. Jadi bila tahun ni dah Arab Saudi kata lebih kurang 1,000 orang je. Lebih kurang 1,000 orang je. Jadi pakat tahun ni pakat duk ada di rumah. Kalau siapa yang naik nama dia sekalipun, naik nama dia sekalipun, tapi disebabkan ujian daripada virus Covid ni dia tak boleh pi, maka eloklah dia sunat juga. Dan juga kalau boleh buatlah korban.
Sebagai apa? Sebagai pengorbanan dia tak boleh pi. Pengorbanan dia tak boleh pi. Duit duk ada, duk taruh buat apa? Nah, duk ada cukup dah. Dia buatlah korban. Ni haji, aku tak boleh pi haji tahun ni. Lepas tu tak buat korban. Tak buat, aku nak simpan lagi banyak. Tu kan cara dia. Duit duk ada, buatlah. Buatlah korban. Baik. Walaupun nama naik dah, kata nama dah naik sekalipun, buatlah juga ibadah korban. Jadi sunat iaitu perkara yang kita lakukan diberi pahala dan juga ditinggalkan tidak berdosa. Kalau tak puasa pun tak apa pada tanggal 9 Zulhijjah ataupun hari wukuf ataupun hari Khamis nanti. Jadi puasalah, niatlah. Kalau ibu-ibu nak niat puasa pun tak apa, sahaja aku puasa qada. Dan juga sunat hari Khamis dan juga sunat wukuf, tak apa, silakan. Boleh, dalam mazhab Syafi'i kita boleh gabung 3 sekali pun tak apa, tapi dengan syarat satu yang wajib. Lagi saja aku puasa qada campur dengan kifarat, campur dengan nazak, tu dia untung dia kali tu. Tak boleh. Satu saja yang hak wajib ni, satu saja. Hak sunat tu tak apa, kebetulan kena hari Khamis tu 9 Zulhijjah. Khamis 9 Zulhijjah, jadi puasa sunat wukuf dan juga puasa sunat hari Khamis dan juga niatlah puasa qada. Kalau siapa-siapa sekalipun kok-koklah abang-abang, ayah-ayah, ibu-ibu duk rasa kok-koklah puasa dulu ni, ada yang tertinggal, boleh niat qada sekaligus pun tak apa, saja aku niat puasa qada dan juga sunat hari Khamis dan juga sunat hari wukuf, tak apa, boleh saja, tak ada masalah apa. Kalau ada orang kata tak boleh, dia hang kata tak boleh, jangan buat. Bagi kami hak kata boleh, buat. Hang tak boleh makan daging kambing, jangan halang kami makan daging kambing. Dia kata hak tu tak boleh, hak tu sunat, hak tu harus ya makan. Ibarat dia macam tu lah. Hang kata tak boleh, tak apa, tak usah duk bertikai. Kami hak duk kata boleh ni, kami buatlah. Hang tak boleh makan kambing, hang kata tak boleh sembelih kambing. Kacau kali itu. Contohlah kan. Tapi kita ni ra'i pandangan mazhab. Siapa yang kata tak mau, yang kata tak boleh, kena niat satu saja, silakan, tak ada masalah pun. Kita berpandangan bahawa hukumnya boleh. Jadi buatlah. Tak ada masalah apa. Kalau rasa tak mau buat, nak niat saja aku nak puasa hari wukuf saja, tak apa, tak ada masalah apa. Kita tak halang dia kata hang tak boleh buat, dak, hang nak buatlah. Kita kata kalau hang tak mau buat pun tak apa. Tak mau puasa pada tanggal 9 hari bulan tersebut, 9 Zulhijjah bersamaan hari Khamis nanti, tak mau buat pun tak apa. Kita kata bukan wajib, sunat saja, sunat. Jadi tak usah duk bertengkar. Ibarat dia macam tu. Jadi sunat jika ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga harus. Harus ni macam kita katalah, nak makan apa pun tak apa, harus je. Nak pakai baju warna apa pun tak apa, kecuali baju ni sunat pakai yang warna putih waktu bila? Waktu hari Jumaat sahaja. Sunat pakai pakaian yang putih. Kalau hari raya sunat pakai pakaian yang baru. Kalau yang baru tu warna merah, merah lah. Kalau hang beli warna putih, putih lah. Hari raya sunat pakai pakaian yang baru. Kalau boleh beli baju hari raya, sunat hari raya sebagai contoh, kita nak main raya nanti ni, beli baju baru warna putih lah. Tapi yang afdalnya warna putih lah. Tapi nak beli warna lain pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting pakai baju baru pada hari raya. Itu antaranya. Jadi pakailah, hukumnya harus sahaja. Pakailah macam mana corak sekalipun, selagi mana tiada perkara-perkara yang menimbulkan fitnah. Bisa lagi pakai pakaian yang ada lukis binatang-binatang, yang tu tidak digalakkan. Ataupun ada lambang-lambang yang menyerupai agama-agama yang lain, maka tak boleh. Kalau contoh pakaian tersebut
Itu termasuklah haiwan. Pakaian yang ada lukisan gambar haiwan juga tidak digalakkan. Lebih-lebih lagi kita langkawi. Mereka duk serabut tukar baju ni dikira duk cok lambat burung lang je. Maka tidak digalakkan pakai. Pasal apa? Sebab ada gambar-gambar burung. Kalau setakat dia bubuh langkawi saja tak apa, ataupun dia bubuh pulau dia bubuh gambar pulau-pulau ke tak apa, ataupun dia bubuh gambar bukit Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya tak apa. Tapi kalau dia bubuh gambar burung lang, maka tidak digalakkan kita pakai. Bagi contoh, walaupun baru kita beli baju tersebut. Baik, jadi yang kata harus ni, iaitu kalau kita buat pun tak berdosa, kalau tinggal pun tak ada apa-apa, dosa pun tak, pahala pun tak. Pakai pakaian warna apa pun tak apa, hari-hari biasa ni pakai pun tak apa. Makanlah apa pun tak apa, yang halal. Tak ada kata hari Ahad hang kena makan ayam, hari Isnin makan ikan, hari Selasa makan daging, hari Rabu ikan temenung. Tak ada. Tak ada. Jadi senang, makanlah janji yang halal saja. Janji yang baik saja. Tak apa, mudah, Allah bantu kita. Allah letakkan asas saja, jadi kita ikut yang tu. Syariat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah, Allah berikan kepada kita asas saja. Benda yang halal lebih banyak daripada yang Allah haramkan. Jadi pilihlah banyak lagi benda yang Allah halalkan. Sebagai contoh. Jadi yang ketiga ialah harus. Yang keempat ialah makruh. Makruh jika kita lakukan tidak berdosa, dan jika ditinggalkan maka dapat pahala. Contohlah makanan yang jenis berbau, seperti mana apa dia? Petai, seperti mana bawang, jenis berbau. Jadi kalau kita tak makan, niat kalau tak makan kerana Allah Ta'ala, dapat pahala. Tak kalau makan pun tak berdosa pun. Tak berdosa pun kalau kita makan. Cuma orang sakit hati ya. Busuk nak mampus lah, dia kentut habis satu rumah. Kalau masuk bilik ayak pula, orang lain tak boleh tumpang, kena biar hilang dulu. Contoh lah kan, contoh aja. Baik. Bila sebut bab makruh, cerita pasal bab makruh ni, orang hampa ada bawa cerita bab petai. Durian tak makruh ke? Durian tak makruh ke? Durian pun bau juga. Durian pun bau juga. Yang tu lagi banyak orang makan daripada makan petai. Contohlah kan. Durian pun bau juga. Yang jenis berbau, yang memberikan rasa busuk pada sifat manusia, maka dikira makruh. Dikira makruh. Tapi kalau kita orang Melayu tak ada rasa apa pun. Pasal apa? Bau tu memang sinonim sesuai dengan orang kita. Tapi orang yang tak biasa bau durian ni, dia rasa nak termuntah, dia nak terpening semua dah. Sebagai contoh. Jadi makruh bagi mereka, sunat bagi kita makan. Pasal apa? Biar saja boleh kat kera dengan tupai. Tu kira lain lah. Contohlah kan. Jadi sesuai dengan keadaan. Yang kelima ialah haram. Jika buat berdosa, jika ditinggalkan dapat pahala. Haram. Bila kita buat berdosa dan jika ditinggalkan dapat pahala. Bagai contoh, apa dia hari ni yang haram ni, Allah cerita secara jelas, innamal khamru wal maisir, iaitu sesungguhnya arak dan juga judi itu adalah sebahagian daripada amalan syaitan ataupun godaan syaitan. Itu yang hak cara jelas. Adapun sekarang ni, berdasarkan fatwa kerajaan, termasuklah dadah, termasuklah rokok. Kalau kita tengok orang isap rokok,
kita tak mau isap rokok dan kita tak suka isap rokok, kita niat kerana Allah Ta'ala, kita tak isap rokok, kita dapat pahala. Kalau kita tengok orang isap rokok, walaupun kita boleh isap rokok, tapi kita tak mau isap rokok, jadi dapatlah pahala. Pasal apa? Sebab niat kita tak mau isap rokok kerana Allah Ta'ala. Ibarat dia macam tu. Mudah. Kalau lah kita tengok ada orang isap rokok, jadi kita ni tak maulah isap rokok. Sebagai contoh, tak maulah isap dadah, tak maulah minum arak, kerana patuh kepada perintah agama, kita dapat pahala. Kalau kita tengok saja ada isap rokok, kita tak niat langsung, kita dapat pahala apa kita? Tak dapat pahala. Contoh, kita masuk ke kedai, kita lah ni kan kedai 24 jam, banyak choice pun ada, 7-Eleven pun ada kan, mereka bubuh dalam peti air, mereka tu tulis siap-siap di ruangan tu, non halal, tidak halal. Bagi contoh, dalam peti air tu ada botol hak tu, peti air tu sebelah tu dia tulis siap dah, bir ada, macam-macam lah jenis, kasbet pun ada. Kita buka tersebut, kita ambil hak sebelah lagi yang halal, hak tak halal tu ada, kita nampak. Bukan kita tak boleh ambil, kita boleh ambil, tapi kita tak mau, dapatlah pahala. Kita tak mau sebab ni apa? Sebab ni Allah larang, kita dapat pahala. Tu sebagai contoh. Jadi yang haram ni ialah apa yang dilakukan maka dibalas dengan dosa, dan juga jika ditinggalkan diberikan ganjaran pahala. Tu yang dikatakan 5 hukum yang mukallaf. Bagi orang yang mukallaf ni, bila sebut wajib pada manusia, ialah wajib pada hukum syarak. Wajib kepada setiap orang Islam yang mukallaf bersembahyang, itu bermakna hukum wajib pada siapa? Pada manusia. Manusia saja. Sebab apa? Sebab manusia diberikan pilihan. Manusia diberikan pilihan nak melakukan yang Allah suruh dan meninggalkan yang Allah larang, ataupun ikut suka dia. Aku tak peduli, aku nak buat ikut suka aku. Yang tu bukan ikut seperti mana yang dikehendaki oleh hukum syarak. Dan seterusnya ialah sahih ataupun sah. Sah ni ialah apa dia? Dia buat sesuatu tu lengkap pada hukumnya, syarat-syarat dan juga sempurna sah dia tersebut. Bagi contoh, seorang yang sembahyang memakai pakaian yang dicuri, kemudian dia seseorang yang sembahyang memakai pakaian yang dicuri, hukumnya sembahyang dia sah, iaitu tak perlu ulang. Sembahyang dia sah, tak perlu ulang, pasal cukup syarat. Dia tutup aurat, dia sembahyang pun sempurna, baca Fatihah sampai bagi salam, sembahyang dia sah. Tetapi tak diberikan pahala. Sebab apa? Sebab dia pakai pakaian yang dicuri. Kita duit, duit tu campur yang halal dengan yang haram. Bagi contoh, kita dapatlah campur tersebut, yang halal dengan yang haram. Yang halal kita bagi, Allah bagi pahala. Yang haram kalau kita berikan pada orang pun tak dapat pahala langsung. Tak dapat pahala. Sebab apa? Sebab benda tu tak elok pada syarak. Duit yang haram daripada sumber yang haram. Katakanlah dia tu duk menega apa? Menega daun ketum ke? Menega arak ke? Menega dadah ke? Sebagai contoh, kalau dia sedekah pun Allah tak terima. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima melainkan yang baik sahaja. Tak ada. Kalau dia bagi hak tak elok, tak ada apa. Pada hukum syarak tak ada apa. Pada pandangan Allah Ta'ala, dia buatlah sebaik mana sekalipun, tetapi pahala Allah tidak berikan. Sama macam dengan orang yang derhaka kepada ibu dan ayah. Orang yang derhaka pada ibu dan ayah, dia buatlah sebanyak mana kebaikan sekalipun,
derhaka pada ibu dan ayah, buatlah sebanyak mana kebaikan pun Allah tak terima. Pasal apa? Sebab dia telah menderhaka kepada ibu dan ayah pada hukum syarak. Pada hukum syarak. Bukan pada akal. Bukan pada akal dia. Contoh mak kata, "Hang mak, belilah kereta kat mak sebuah. Mak nak naik kereta Ferrari." Mampu kita kali tu. Tapi cari duit tak mana? Hang kalau tak beli kereta Ferrari kat mak, hang kira derhaka. Mak kira hang anak derhaka. Dia mampu kali tu. Mak cik tak mampu, tak mampu tu hang punya pasal. Aku nak naik kereta Ferrari. Hang beli. Tu dia. Contoh nak buat cari pita mana? Contohlah kan. Allahu akbar. Tu maknanya yang sesuai pada akal dan juga syarak. Tapi dah kita sendiri pun tak mampu. Sampai bila nak mampu, alamak nak pakai tak tahu bila nak beli kereta Ferrari. Allah akbar. Tak apalah mak, tunggu lagi, esok cik balik kereta Ferrari, jangan risau. Allah sayang hang mak tu, mak sayang hang sungguh. Mak tunggulah, sabarlah, esok cik belilah balik, mak tunggulah. Pergi beli kat Petronas tu hak replika Ferrari, buat balik kat mak. Nah mak, ni replika Ferrari untuk mak, hadiah untuk mak. Aku kan boleh naik, aku boleh tengok je. Contohlah kan. Tu kira lain lah. Dari segi hukum syarak. Baiklah, baik. Jadi yang sahih ni, jika amalan ibadat yang kita buat tu dah cukup pada hukum syarak, sempurna, sah, mayang dah sah. Macam kita katakan tadi, sedekah dah tu dia bagi. Tapi senang sekali kita tengok tahap mayang tu lah. Dia pakai, dia sempurna dan sebagainya. Cuma masalah dia ialah pakaian dia tersebut. Pakaian tersebut daripada hasil yang haram ataupun dia curi. Satu lagi masalah. Masalah dia apa dia? Iaitu rampas tanah kemudian buat ibadat. Ada orang yang dia rampas tanah orang lain tapi dia wakaf untuk buat masjid. Orang pakat pergi sembahyang di masjid. Ni contohlah kan. Contoh ya, saya katakan contoh ya. Adakah sembahyang itu sah, dapat pahala? Sembahyang sah, cuma beza pandangan ulama. Ada yang kata tak dapat pahala. Pasal apa? Sebab tanah sendiri yang dirampas itu ialah daripada yang haram. Walaupun masjid itu elok, tapi buat di tanah yang haram, tanah yang dirampas. Maknanya tanah yang cara tak betul lah. Maksud saya tu, yang dirampas tu bukan masuk kerajaan rampas. Kalau kerajaan rampas tu kira lain. Contoh dia tak bayar cukai tanah, kerajaan rampas tanah dah. Tak apa, tu hak kerajaan. Pasal dia tak bayar cukai tanah. Ni hak jenis cara kecoh ni. Cara kecoh menipu ni. Cara menipu ni. Nak ambil kat dia juga tanah ni sebagai contoh kan. Tengok tanam pun tak nak. Orang apa? Hak dia kena rampas tu masa tu doa pada Allah Ta'ala. Jadi dia nak buat apa pun tak boleh lah. Ni senang-senang aku wakaf lah. Senang-senang aku wakaf lah. Senang-senang aku wakaf. Bagai contoh. Jadi wakaf pula untuk masjid. Kalau orang buat masjid atas tanah tu, ada dua pandangan. Pandangan pertama kata tak dapat pahala, sembahyang sah, maknanya tak perlu ulang balik sembahyang, tapi pahala tak dapat. Pasal apa? Sebab tanah tu tanah yang tak elok. Yang kedua kata dapat. Sebab apa? Sebab kita dah usaha pergi sembahyang, dah buat dah. Cuma kena hati-hatilah, terutamanya bagi kita yang tahu ni. Kalau yang tahu tersebut, maka tak digalakkan sembahyang di tempat tu. Takut-takut sekali lagi tak dapat pahala. Ibarat dia macam tu. Ibaratnya tak perlu kita pergi situ. Kalau tahulah tanah tu, bagi contoh buat masjid tu, ataupun
Dia tu buat masjid tu hasil daripada duit yang haram. Contoh hasil daripada duit yang haram. Dia buat masjid. Allahu Akbar. Dia menang loteri ke apa sajalah. Dia jual tanah dengan cara menipu ke. Tambah-tambah duk dalam kami ni tanah tu elok dia menipu orang tu, mohon orang tu. Sebagai contoh, boleh tanah tu kat dia, kemudian dia jual tanah tu pula beli harga berlipat kali ganda, kemudian buat masjid. Samalah juga. Jadi kalau tahu maka tak perlu kita pergi sembahyang di tempat tu. Sebab apa? Bimbang takut kawasan tu juga dikira tak dapat pahala. Sembahyang sah maksudnya tak perlu ulang. Baik. Yang ketujuh batal. Batal apa dia pula? Kita buat tapi tak sempurna. Tengah-tengah duduk sembahyang terkentut. Batal lah. Maka perlu diulang semula. Tengah-tengah sembahyang terkentut ke, lagi berdari, tergelak kuat-kuat ke, ikutlah perkara yang batal sembahyang tersebut. Baik. Jadi 7 pada hukum syarak, bermula daripada wajib, sunat, harus, makruh, haram, sah dan juga batal. Sah ni tak perlu ulang. Sah bermakna kita tidak perlu ulang. Adapun batal perlu ulang semula. Jelas. Wallahu alam. Jadi hukum syarak kita dah cerita dah. Yang pertama hukum akal. Hukum akal tidak terfikir pada akal tiadanya. Kita ni hukum akal kita tentang Allah Ta'ala ni mustahil lah Allah tak ada ataupun pencipta tak ada. Bagi kita ni akal mana? Akal tentang hak Allah Ta'ala. Sebagai contoh saya katakan, mustahil Allah tu tak ada ataupun pencipta itu tak ada. Kita tengok baju sendiri pun mesti ada orang buat baju. Tak kira lah, mestilah ada orang buat. Tu dari segi akal manusia. Akal tentang Allah Ta'ala dan surga mustahil. Mustahil benda tersebut ada. Kalaulah benda tu tak ada, jadi mustahil. Sebagai contohnya macam tu. Jadi ialah hukum yang harus. Dan seterusnya hukum adat. Hukum adat ini menentukan sesuatu dengan cara berulang-ulang. Hukum adat menentukan sesuatu dengan cara berulang-ulang. Contoh dia, bila kita makan nasi, setiap kali kita makan nasi kenyang. Adat kata makan nasi ini kenyang. Adat kata makan nasi ini kenyang. Tu cerita dia pasal apa? Duk ulang kali makan, rupa-rupanya memang kenyang pun. Makan nasi kenyang. Makan aiskrim, walaupun makan tiap-tiap hari tak pernah kenyang. Contohlah kan, makan aiskrim. Orang kata aku makan aiskrim kenyang lah. Hang ni aku tak tahu nak kata lah. Macam mana hang boleh kenyang, aku tak tahu. Hang makan aiskrim kenyang ni macam mana? Susah lah kan. Sebab apa? Sebab kita ni, adat daripada kita ni, kalau makan aiskrim ni jaranglah duk dengar orang kenyang. Jaranglah kita dengar orang kenyang makan aiskrim ni. Allah Akbar. Tak pun makan coklat, aku makan coklat gula-gula kenyang. Makan berapa biji? Makan 10 biji rasa kenyang. Jaranglah jumpa. Sebab kebiasaannya memang tak kenyang. Kebiasaannya tak kenyang. Ibarat jadi adat manusia ni macam tu. Adat bagi manusia ni sesuatu perkara yang dilakukan cara berulang-ulang. Maka adat kata macam tu dah, makan nasi kenyang. Kalau ada adat kata mai makan nasi tak kenyang, rasa pelik tu. Adat kata bila ada makan nasi tak kenyang ni, kita pun jadi pelik langsung. Allahu Akbar. Tu antaranya. Jadi kita kena tahulah hukum adat dia macam tu. Ada terbahagi sampai kepada empat perkara.
Adat kata sebagai contoh api jenis bakar. No? Api ni adat kata kena retas ya, api dengan retas bakar. No? Api dengan retas bakar. Ada api tuang air terpadam. Adat kata macam tu. Tapi akal kata belum tentu. Pasal apa? Retas tu basah. Retas basah. Contoh. Lepas tu api terpadam. Oh, sebab air tu lagi banyak daripada api. Tapi kalau air sikit, api kuat, jurus air pun tak padam. Pasal apa? Lepas tu hukum akal. Hukum adat kata kalau api ni kita jurus dengan air ada terpadam. No, tu contoh. No, jadi antaranya macam tu. Jadi antaranya ialah kita kata bahawa hukum adat ni secara berulang-ulang maka menghasilkan suatu keputusan, tapi akal belum tentu. Akal belum tentu. Adat kata sebagai contoh, orang tak erti berenang jatuh dalam laut mati. Adat kata mati, tapi akal belum tentu. Dah dia tak erti berenang, tengok-tengok kebetulan pula ada pelampung. Adat kata, apa akal kata, ataupun dia jumpa bongkah kayu, ataupun dia jumpa tong air sebagai contoh. Tapi adat kata hang tak erti berenang mampu, hang terserah pi tengah laut lah. Tak erti berenang jangan duk pi turun laut. Tu dia cerita dia itu lah. Cerita dia hang kalau tak erti berenang jangan duk pi ke laut lah. Jangan duk pi jadi nelayan lah kalau tak erti berenang. Dia kata apa? Awak hak orang yang erti berenang kalau jatuh laut dia tak mampu lah. Contohlah kan. Duduk tengah laut nak larat berenang jauh terang mana? Ibarat dia macam tu. Jadi adat kata kalau orang tak erti berenang jatuh dalam laut ni mati. Allahu akbar. Wallahu a'lam. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah, saya bukakan ruang soalan. Jika ada soalan, silakan. Ada soalan? Ada soalan? Ada? Ya, ya. SOP. Okey, baik. SOP sembahyang hari raya. Keluar daripada rumah niat nak main sembahyang raya tu, bawalah bersama dengan sejadah masing-masing. Kemudian ambil wuduk di rumah. Kemudian keluar dari rumah dengan dalam keadaan berwuduk, pakai penutup muka dan juga bawa sejadah masing-masing. Lepas tu buat apa? Ambil suhu badan di depan pintu masuk. Betul duduk lah. Jadi kena bawa sendiri. Perempuan tak dibenarkan lagi maya raya, hanya lelaki sahaja, dan juga kanak-kanak yang berusia 12 tahun dan ke bawah tidak digalakkan. Bagi yang tidak sihat tidak digalakkan sembahyang raya. Kalaulah dia rasa dia tak larat dah, umur dia 70 ke atas, dia rasa tak larat, tak payah pergi sembahyang raya. Kanak-kanak yang berusia 12 tahun ke bawah pun tak dibenarkan bawa sama sekali. Jadi pilah seorang-seorang. Syarat dia ialah 13 tahun, iaitu dadah tingkatan 1 lah. Tingkatan 1 lah, umur 13. Pakai penutup muka, kemudian ambil wuduk, pakai penutup muka, bawa sejadah bersama. Tu duduklah. Sembahyang hari raya kemungkinan besar jam 8.30 pagi. Tapi tak tahulah apa khutbah raya ni, saya pun tak tengok lagi keluar ke tak lagi. Asal tak keluar lagi kot, minggu depan baru keluar kot. Jadi kebiasaannya hari raya korban sembahyang awal pukul 8.30. Tapi kalau tak buat korban nak sembahyang pukul 9 pun tak apa.
Kalau dah tak buat korban raya pertama tu pasal apa? Kok kalut dengan Jumaat, tak apa nak buat pukul 9 pun. Nak sembahyang pukul 9 pun, tapi terpulang kepada jawatan kuasa sesuai dengan keadaan. Contoh dah kena hari hujan lebat, hari Jumaat tu mula pukul 8 tu hujan lebat. Bagi contohlah, orang main masjid baru separuh, pukul 8.30 nak mula, tunggulah saat dah tahu hujan lebat, saat lagi orang main lah tu, pukul 9 sembahyang lah. Contohlah saya katakan, terpulang kepada kebijaksanaan jawatan kuasa masing-masing, sesuai dengan keadaan. Dan juga kalau nak buat korban juga, contoh nak sembelih juga, tak apalah nak buat sembahyang awal pun, terpulang lah. Tapi kita cuma syorkan sahaja waktu yang sesuai 8.30. Bagi contoh, macam saya katakan, jika nak buat korban, kalau nak buat korban kena time hujan lebat, tak apalah, tunggulah sampai pukul 9. Bagi contoh, kok lah saat lagi hujan seriat, orang pakat main sembahyang raya, tu antaranya. Wallahu a'lam. Suhu macam biasa kena ambil semua, kena pakai bawa sejadah masing-masing. Kalau ikut daripada Kementerian Kesihatan, sejadah kecil tak dibenarkan, kena bawa sejadah yang besar. Sejadah kecil tak benar, 1x2 kaki ni tak dibenarkan, kena bawa yang besar. Pasal apa? Tangan kita tersebut bila kita sujud tak kena di atas sejadah kecil ni. Walaupun muka kita kena atas sejadah kecil, tapi tangan kita ada atas, kena di atas sejadah masjid ataupun kapet masjid. Jadi kalau boleh bawalah yang besar. Walaupun saya pengguna kecil ya. Lepas ni kena bawa besar. Lepas ni kena bawa yang besar. Tu antaranya lah, boleh bawa yang besar. Kalau tak mau bawa sejadah rasa besar sangat, bawalah kain pelikat ke, jangan bawa kain batik sudahlah. Malu buat orang Tengok-tengok orang lain pakai bawa kain batik, kain sejadah, dia bawa kain batik bini dia. Pasal apa? Bini balik kampung, nan dia kali tu jawab main kain batik bini dia. Sungguh kali tu macamlah kain pelikat dia tak ada. Contohlah kan. Tak pun kalau hak jenis bawa rida tu, gunalah rida dia, kain serban tu sebagai contoh. Tapi macam biasa juga, buka bagi besar supaya tapak tangan pun berada di atas kain rida dia atau sejadah dia. Kalau boleh macam tu. Wallahu alam. Ada lagi soalan lain? Ada? Minggu depan ada lagi kot. Minggu depan ada lagi kuliah insya-Allah. Rabu, malam Khamis dah lagi lah. Ada lagi soalan? Dua kali mai pun tak apa bukan masalah apa pun, mai 2 kali. Kita pergi rumah orang 3 kali pun boleh, tak ada masalah apa. Mayang lah ni bukanlah mana khutbah saya. Dulu boleh lah, khutbah raya dulu setengah jam, khutbah pertama dengan khutbah kedua. Lah ni semua buat pendek-pendek belakang. Khutbah kita hak Jumaat pun saya 5 muka surat ya. Dulu duk buat dulu 8 muka surat. Mula-mula dulu kami buat 12 muka surat, 15 muka surat setengah jam. Lepas tu rasa lama, potong daripada 1,500 patah tinggal 1,200. Lepas tu potong lagi, tinggal 1,000. Lepas tu potong lagi, mulai tahun lepas potong lagi tinggal 800. Bagi 7 muka surat ya. Mai PKP punya pasal tinggal 5. Tinggal 5. Kami potonglah. Saya pun buat khutbah tu sampai orang kata apa je, jadi nak cerita apa punya pendek sangat, tak ada nak faham. Contoh dia macam tu lah. Jadi tak ada masalah apalah, pasal sat je. Terpulang pada janda, saya tak kata apa, janda pilih lah nak buat berapa pun umum siap-siap lah. Esok Jumaat ni umum siap-siap esok. Kan esok lusa. Kita sembahyang raya bagi contoh 8.30 pagi. Maklum siap-siap hari Jumaat nanti. Terpulang belajar anda lah. Saya tak masuk campur. Cuma mencadangkan saja. Jabatan Agama mencadangkan saja waktu untuk diadakan sembahyang. Sebab apa? Nak sesuai dengan ibadah korban.
kalau hari raya korban. Jadi macam mana? Bila hari korban ni sunat hari raya nanti jangan makan lagi, sehingga lepas habis sembahyang raya baru sunat dia makan. Pasal apa? Sebab kita duk biasa makan dah, jadi jangan duk makan lagi. Kalau hari raya puasa tak apa, sunat makan dulu baru pergi sembahyang. Pasal nak bezakan dengan keadaan hari-hari biasa yang kita tak makan, maka hari raya kita sunat makan dulu barulah pergi sembahyang. Tapi raya korban ni jangan makan apa lagi. Bermula daripada waktu subuh jangan makan apa lagi sampailah kita habis sembahyang, lepas tu baru makan. Itu antaranya lah. Kalau boleh macam tu lah. Kalau saya teringat minggu depan saya cerita mengenai adat-adat bab raya, adat-adat raya atau sebagainya. Kalau dah lah, wallahu alam lah, tak tahu lagi lah macam mana. Kok kalau teringat ke apa, kalau tidak kita kuliah macam biasa lah, wallahu alam. Baik, ada lagi soalan lain? Ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada alhamdulillah. Sampai di sini dahulu kita tangguhkan majlis kita, dan kita akan sambung dengan tajuk yang ketiga, kandungan kepercayaan kepada Allah dan juga para rasul. Jadi alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah, sampai di sini dahulu majlis kuliah kita ataupun perkongsian ilmu kita pada malam ni. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan juga lemah itu adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sairil muslimin wal muslimat wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbina 'ilma wa rabbina 'ilma wa rabbina 'ilma. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Marilah mari kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi khus lil ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.